dalam keadaan hiruk pikuk ketidakstabilan semenanjung Balkan begitu jelas sekali bakal berada di ambang perang saudara. Pastinya ramai di kalangan penduduk Bosnia Herzegovina tidak akan melupakan tarikh 6 April 1992 apabila meletusnya Perang Balkan yang disifatkan oleh ramai pihak sebagai perang penghapusan etnik paling tragis di dalam sejarah Eropah selepas Perang Dunia Kedua. Pada tarikh berkenaan, kira-kira 100,000 orang penduduk Bosnia pelbagai agama dan etnik berarak secara aman bagi meraihkan kemerdekaan negara itu. Salah satu tujuan perarakan itu adalah memprotes tindakan Tentera Rakyat Yugoslavia JNE yang dikuasai oleh puak Serb Bosnia di dalam mengepung Sarajevo bagi memulakan perang terhadap etnik Bosnia. Turut sama di dalam perarakan itu adalah Suada Dilberovic, 24 tahun yang ditakdirkan sebagai mangsa tragedi Perang Pertama yang maut di tangan JNE. Semasa perarakan berkenaan, Suada menemui ajalnya apabila ditembak oleh penembak curi semasa perarakan berkenaan sedang berlangsung. Kematian Suada inilah yang dikatakan menjadi punca kepada terjadinya Perang Balkan. Di dalam beberapa kes, ada di antara penduduk etnik Bosnia dibunuh oleh jiran mereka sendiri. Malah ada yang dijadikan hamba seks, dirogol berulang kali sehingga mengandungkan anak etnik Serb. Kandungan wanita dibelah hidup-hidup, pembunuhan beramai-ramai dan ada di antaranya menjadi buruh paksa. Semua ini adalah sedikit daripada rentetan kekejaman tentera Serb terhadap etnik Bosnia yang kekal terpahat di dalam lipatan sejarah moden sebagai pembunuhan besar-besaran tentera Serb terhadap umat Islam di Bosnia. Penderitaan penduduk Bosnia ini begitu pantas menarik perhatian masyarakat antarabangsa dan Malaysia tidak terkecuali terkesan dengan apa yang telah berlaku. Namun begitu, tidak banyak negara Islam berani mengulurkan bantuan kerana khawatir akan mencetuskan masalah lain yang lebih kompleks di peringkat antarabangsa. Namun, pendirian Malaysia jauh berbeza berbanding negara Islam lain. Malaysia tidak memejamkan mata saja terhadap permasalahan semenanjung Balkan ini. Di atas rasa persaudaraan sesama Islam, maka Malaysia mula bertindak. Jika tidak kerana kelantangan Malaysia memperjuangkan nasib penduduk Bosnia pada ketika itu, belum tentu lagi Bosnia Herzegovina mengecapi keamanan yang mereka alami seperti hari ini. Malaysia tidak hanya berani bersuara di peringkat antarabangsa, malah Malaysia juga bertindak menghantar bantuan kemanusiaan ke Bosnia. Tidak cukup dengan bantuan kemanusiaan, Malaysia turut menghantar skuad elitnya, grup gerak khas untuk membantu mententeramkan keadaan di Bosnia. Apa yang menariknya, penghantaran ini dibuat lebih awal sebelum sempat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memutuskan untuk menghantar tentera pengaman PBB ke sana. Komitmen Malaysia terhadap nasib penduduk Bosnia pada waktu itu sememangnya sangat diakui oleh masyarakat antarabangsa. Manakala tidak, sebaik dekri PBB untuk menghantar tentera pengaman di Bosnia diluluskan, Malaysia dengan segera membentuk pasukan tentera pengaman Malaysia yang juga dikenali sebagai Malbat untuk dihantar ke Bosnia. Pasukan Malbat ini diletakkan di bawah panji-panji pasukan pelindungan PBB UNPROFOR di Bosnia Herzegovina. Pasukan itu ditempatkan di 3 lokasi berbeza iaitu Konjic, Jablanica dan Pazarik. Hari ini, penduduk Bosnia Herzegovina sangat menyanjung tinggi kepimpinan Malaysia. Sepanjang peperangan itu berlangsung, lebih 200,000 nyawa terkorban, manakala lebih 1.8 juta orang lagi hilang tanpa dapat dikesan sehingga kini. Selain daripada itu, tidak kurang daripada 50,000 orang wanita Islam Bosnia diperkosa oleh tentera Serb dan juga Kroat. Selepas lebih 3,5 tahun berlarutan, akhirnya pada 20 Disember 1995, perang saudara paling tragis di dalam sejarah dunia ini pun berakhir. Begitulah sebahagian daripada coretan sejarah untuk tatapan generasi muda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.